kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pernah tak anda bayangkan halaman rumah anda berkongsi dengan ratusan pasang batu nisan? Itulah yang dirasai 5 keluarga yang terdiri daripada 21 orang yang berkongsi halaman rumah dengan ratusan kubur di tanah perkuburan Pantai Senak Bacok sejak lebih 20 tahun lalu. Ismail Abdullah, 76 tahun berkata keluarganya terpaksa berbuat demikian kerana tidak memiliki tanah sendiri selain miskin. Pada mulanya, dia dan isteri Cik Sapiah Cik Sof hidup berpindah randah kerana pekerjaannya sebagai tukang rumah. Namun kesempitan hidup dan faktor usia menyebabkan dia pulang menetap bersama mertuanya, Munah Wanek, di kampung ini. Dah ada tempat dah duduk, kita bagi buat ni. Tak ada harta lah. Tak ada apa tu itu. Selain mertua, kawasan perkuburan itu turut dihuni 4 daripada 5 anaknya iaitu Mazilawati 37 tahun, Esah 34 tahun, Cik Esah 29 tahun dan Siti Nur Aslida 21 tahun bersama suami dan anak masing-masing. Sebelum ini ada pihak yang berjanji mahu membantu keluarga ini memiliki tanah sendiri, namun sehingga kini tiada kabar berita. Wakil rakyat pula tidak pernah datang menjenguk, hanya penghulu yang banyak membantu. Isterinya Cik Sapiah berkata walaupun kelihatan menyeramkan namun mereka bersyukur kerana tidak mengalami sebarang gangguan yang pelik sepanjang menetap di sini. Ya. Kat kebun. Kok gitu tak ada tak tanah dah. Pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung Persekutuan Senok Barat, Cik Abdul Halim Jaafar berkata, kedaifan keluarga ini sering dipantau dan dibantu termasuk membaiki rumah mereka. Kalau kerajaan negeri boleh menyediakan tapak, kerajaan persekutuan boleh buat rumah. Bagi pihak yang ingin menghulurkan bantuan boleh menyalurkannya ke akaun Bank Simpanan Nasional BSN di bawah nama Ismail Abdullah bernombor 030100199507. Ke arah menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), Jabatan Pelajaran Kelantan menyasarkan semua sekolah rancangan khas SRK di negeri itu berada dalam kelompok 5 sekolah terbaik bagi tempoh 2 tahun akan datang. Sekolah berkenaan terdiri daripada Maktab Sultan Ismail, SMK Zainab 1, SMK Ismail Petra, SMK Datuk Ahmad Mahir dan SMK Datuk Perdana dengan bilangan pelajarnya yang kini mencecah 5,000 orang. Pengarahnya Hussein Awang berkata sasaran itu mampu direalisasikan berdasarkan komitmen serta kerjasama dari semua pihak termasuk sekolah dan guru-guru. Selaras itu, sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi memantau sekolah berkenaan. Kita nak jadikan sekolah terbaik. Selepas asrama penuh, inilah. Bahkan kita harapkan sekolah ini boleh mengatasi sekolah berasrama penuh. Dan ini pernah berlaku. SMK Datuk Perdana misalnya, pernah mengatasi pencapaian sekolah berasrama penuh. Inilah yang kita nak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Profesionalisme Memperkasakan Sekolah Rancangan Khas 2014 di Dewan Maktab Sultan Ismail di Kota Baru. Turut hadir Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Abdul Aziz Abdullah. Program julung kali itu melibatkan wakil guru serta tenaga pengajar daripada semua SRK di Kelantan. Ia bertujuan melestarikan sistem pendidikan berkualiti dalam memenuhi aspirasi negara. Majlis Konsultasi Perpaduan Negara MKPN menerima sambutan menggalakkan daripada kalangan peserta pada setiap penganjuran siri jelajah dialog perpaduan Suara Akar Umbi. Sesi dialog yang bermula sejak 22 Februari itu kini dalam penjelajahan ke seluruh negara bagi mengumpul cadangan dan pendapat masyarakat tentang isu-isu semasa negara dalam mengukuhkan perpaduan sebagai asas kepada penyediaan Pelan Tindakan Perpaduan Negara. Menurut ahli MKPN Datuk Zainal Abdul Kadir, kesemua cadangan dan pandangan yang diterima di setiap sesi akan diperhalusi dan diteliti bagi memastikan ia benar-benar mencapai objektif disasarkan. Hasilnya kemudian akan dibentang pertama kali kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Mei ini. Bagaimana nak merancang, nak mengadakan plan tindakan misalnya
ke arah kita nak menstabilkan negara kita ini. Jelajah dialog perpaduan singgah di Kota Baru bertemu pelbagai peringkat masyarakat di Kelantan. Dialog kali kelima daripada 18 siri jelajah itu disertai kira-kira 400 peserta. Isu-isu yang disampaikan oleh semua yang hadir daripada semua kaum, semua masyarakat dan dikemukakan pada pihak yang berkuasa, pihak kerajaan dan pihak kerajaan pula laksanakan suara-suara akar umbi ini, maka saya rasa sedikit sebanyak perpaduan akan tercapai dengan lebih baik di Malaysia. Integrasi ini penting untuk merapatkan tali persahabatan sesama kaum supaya kita dapat mencapai wawasan negara menjelang 2020 ini. Semua rakyat Malaysia ni mesti bersifat ataupun apa yang dianjurkan oleh Perdana Menteri iaitu wasatiyah itu, kesederhanaan. Siri jelajah dijangka berakhir 30 Mac ini di Kuala Lumpur. Sebarang cadangan boleh disampaikan menerusi laman sesawang mkpn@gov.my. Paparan itu mengakhiri sumbangan bahan berita wilayah dari Kelantan. Kembali kepada rakas tugas di Angkasa Puri. Silakan.